Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Allahumma dzakkirni ma unsitu minal Qur'anil Karim wa ma nasitu minal ahadits nabawiyyah wa'allimni ma jahiltu minhuma ya dzal jalali wal ikram. Amma ba'd. Tuan pengerusi, ahli-ahli jawatan kuasa, tuan-tuan puan-puan sidang jemaah yang dikasihi sekalian. Jadi alhamdulillah, syukur yang tidak teringanya kita panjatkan kehadrat Allah Subhanahu wa taala di atas limpah kurnia nikmat yang terlalu banyak yang dianugerahkan kepada kita. Selawat dan salam ke atas junjungan besar Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, ahli keluarga baginda, para sahabat serta orang-orang yang mengikuti mereka sehinggalah ke hari kiamat. Tuan-tuan, puan-puan sidang jemaah yang dikasihi sekalian, antara nikmat-nikmat Allah Subhanahu wa taala yang dianugerahkan kepada kita, beradanya kita di rumah Allah Subhanahu wa taala ini, memenuhi jemputan Allah Subhanahu wa taala, kemudian beradanya kita di majlis taman ilmu ini, taman syurga sebenarnya. Dan kalau kita berminat dengan taman syurga di dunia ini, insya-Allah Allah permudahkan untuk kita menuju ke taman syurga yang hakiki di akhirat nanti. Di dalam kitab Tanbihul Ghafilin ada dia sebut beberapa kemuliaan orang-orang yang berada dalam majlis ilmu ataupun bersama dengan orang alim ini. Man intaha ila al-alimi wa jalasa ma'ahu wa la yaqdiru ala an yahfadha al-'ilma falahu sab'u karamat. Siapa yang pergi berjumpa dengan orang alim dan duduk bersama dengannya, bersama dalam majlis orang alim, dan dia tidak mampu untuk menghafaz ilmu, artinya setakat mendengar sahaja, bukan dia orang kata sebagai penuntut ilmu yang sebenar, maka dia mendapat 7 kemuliaan. Awalan, yanalu fadlal muta'allimin. Dia mendapat kelebihan orang-orang yang belajar. Kelebihan orang yang belajar ni banyak, tuan-tuan dan puan-puan. Yang kedua, ayakuna mahbusan 'anil dhunub, terpelihara daripada dosa. Paling-paling tidak duduk di majlis yang seperti ini kita terpelihara daripada dosa. Kalau kita bangun sapu punggung, kita balik, kita tengok TV, sah buat dosa. Kalau kita pergi duduk bawah wakaf ataupun pergi sembang-sembang, kemungkinan terjerumus ke dalam dosa. Kemungkinan besar itu ada. Kerana kalau di kampung saya ada jemaah garaj. Jemaah garaj ini apabila ada orang mengajar, mereka akan duduk bawah garaj. Kita panggil dia jemaah garaj. Kerja dia ialah mengi'rab ustaz. I'rab ni tuan-tuan dan puan-puan, dia kata, ustaz apa mengajar gitu gini, apa gini tak betul dan sebagainya. Hatu dia kerja dia. Sambil isap rokok. Kita panggil dia jemaah garaj. Ada kemungkinan ada berlaku dosa di situ. Kalau kita dari sini, ayakuna mahbusan 'anil dhunub, insya-Allah, ya, tuan-tuan dan puan-puan, selamat daripada dosa. 3, tanzilur rahmah. Tanzilu alaihi rahmatu idza kharaja min baitihi. Turun rahmat apabila dia keluar saja daripada rumah dia. 4, tanzilur rahmatu idza jalasa 'indahu. Turun rahmat apabila dia bersama dalam majlis orang alim itu. Kenapa? Kerana bersama dengan orang alim ini, majlisnya didoakan oleh siapa? Oleh malaikat, penduduk langit, penduduk bumi, sehinggakan apa? Sehinggakan semut dalam lubangnya, ikan-ikan. La yusalluna ala muallimin nasi khaira. Mereka itu berselawat kepada siapa? Kepada orang yang mengajar manusia kebaikan. Artinya mereka itu didoakan oleh semua isi dunia ini. Jadi kita berada di situ, kita dapat rahmat, kita dapat barakahnya. 5, madama mustami'an tuktab lahul hasanah. Selama mana dia mendengar, berada dalam majlis itu, dia tulis kebaikan. Berada dalam majlis ilmu, tuan-tuan dan puan-puan, sentiasa menjadi kebaikan, tuan-tuan, ya? Kerana ilmu ini kita sebut saja zikir, ya, kita amal saja, maka dia
buah iman kita sudah berbuah. Baik. 6, akan dipayungi oleh para malaikat rahmat yang menebarkan sayap mereka. Kita berada dalam majlis ini, akan ada apa? Akan ada innal malaikata la tad'u ajnihataha li talibil ilmi ridan bima yasna'. Para malaikat akan menebarkan sayapnya, tanda dia redha kepada orang yang berada dalam majlis ilmu, terutamanya yang menuntut ilmu. Yang ketujuhnya, setiap kaki yang diangkat, penghapusan dosa, peninggian darjat, penambahan pahala. Setiap langkah dia. Jadi besar tuan-tuan dan puan-puan, ya, fadilat, kelebihan berada dalam majlis ilmu ini. Kita masuk ke tajuk kita. Masih lagi belum habis. Pada minggu lepas kita perkatakan tentang apa? Tentang bab ini, yaitu babu tahrimi bai'il hadiri lil badi wa talaqqi ar-rukban wal bai'i ala akhihi wal khitbati ala khitbatihi illa an ya'zana aw yurad. Haramnya orang bandar ataupun orang yang menetap di satu-satu tempat menjualkan bagi orang yang mendatang daripada badiah ataupun orang badui ataupun orang ulu kampung mana jauh-jauh sana yang bawa barang, maka dia minta nak jual. Dia minta nak tolong jualkan. Dengan apa? Dengan bitadrij, dengan orang kata tidaklah secara terus. Jadi kemungkinan kalau sekiranya barang itu barang yang diperlukan, masyarakat perlukan, sudah tertahan. Kemudian orang kampung ulu sana nakkan duit tu cepat, tapi tak boleh cepat, pasal dia ada orang lain nak menjual, dan kemungkinan akan bertambah harga. Banyak kemungkinannya. Jadi dilarang oleh Nabi SAW, ya. Dan talaqqi rukban ini kita membeli, kita tunggu orang ulu mari. Misalnya katalah orang-orang daripada saudara-saudara kita daripada Patani dulu mari bawa barang yang murah, dia beli di sana, dia bawa ke sini, kita tunggu dah di Bukit Yung sebelum masuk ke Terengganu ni, ke Jetih ni, kita sekat, kita beli di situ. Sebelum mereka tahu harga di pasaran, sebelum mereka sampai, barang itu sampai ke pasaran Jetih ni, kemungkinan apa? Kemungkinan ada, bila kita beli di sekat di tengah situ, kita mungkin beli dengan harga yang tidak sepatutnya, dengan harga yang lebih murah dan sebagainya, akan memudaratkan mereka yang menjual. Kemudian kita akan jual pula di sini, di Jetih ni, berganda-ganda pula misalnya. Jadi mudarat pula orang di Jetih ni. Ini khususnya pada zaman-zaman dulu orang tak tahu, tak ada perhubungan, tak tahu harga pasarannya sekarang berapa. Biasanya kalau orang yang mari daripada padang pasir sana, orang badui dan sebagainya, mereka mari, nah yang pentingnya barang tu habis cepat, mereka nak balik, dan kemungkinan dia akan jual murah-murah. Jadi untung dia yang menjual, dapat cepat laku barang, dan untung orang-orang tempatan yang membeli, pasal tidak ada campur tangan orang tengah. Baik. Wal bai'i ala akhihi, dan kita jual, kita tawarkan misalnya harga, walaupun sudah ada persetujuannya, kita tahu berapa dia apa ni ambil dengan awak? 10. Kalau ambil dengan saya apa ni 9. 9. Tak boleh. Dia apa? Dia seolah-olah menjual di atas jualan saudaranya. Baik. Wal khitbati ala khitbatihi, dan pinang atas pinangan. Kalau dah kita tahu wanita itu sudah dipinang, perempuan itu sudah dipinang, maka tak boleh kita pergi pula meminang, pinang. Kalau kita tahu misalnya kita tak tahu menahu,
Apakah diterima atau tidak diterima? Kena pastikan terima ke tolak. Kalau dah diterima, maka memang haram. Kalau tak tahu, kena pastikan. Tak boleh masuk juga. Ya? Mungkin keputusannya masih belum ada. Masih belum ada. Tengah bincang. Dia kata dalam masa 3 hari. Kalau kita tidak hubungi dalam masa 3 hari, artinya tak terimalah tu pindangan. Kita pun pergi masuk dalam masa 3 hari itu. Oh, dia kata, oh ni comel lagi hak ni. Misalnya. Bagi kita misalnya. Kena pastikan. Sebab itu dia tulis di sini illa an ya'zana, kecuali orang yang meminang mula-mula itu sudah memberi izin. Memberi izin sama ada dia sebut, ya biasanya orang tak sebut tak. Izin ni kemungkinan dia fahami yang pertama sekali janjinya setahun tunang. Ini 2 tahun dah tunggu. Masuk tahun ketiga tak tahu mana-mana ni. Jadinya mudarat. Kalau orang perempuan tunggu, dia akan memudaratkan perempuan. Jadi habis dah dia punya masa productivity itu dah habis. Katanya dah 30 dah umur. Misalnya. Jadi tak apalah. Au yurat, ataupun kita dapat tahu dah pasti pinangan itu ditolak. Maka bolehlah masuk meminang. Kita berhenti wa fi riwayatin, dalam riwayat yang lain. Ya, kita dah baca dah hadis yang diriwayatkan oleh Abu Hurairah radhiyallahu anhu di atas, dan ini dalam riwayat yang lain dengan lafaz yang sedikit berbeza tetapi maksud maknanya serupa. Ya. Qala, siapa? Abu Hurairah. Berkata Abu Hurairah, naha Rasulullah sallallahu alaihi wasallam anit talaqqi wa an yabta' al-muhajiru lil-a'rabi. Bahawa Nabi sallallahu alaihi wasallam melarang daripada apa? Talaqqi rukban ni tadi ya. Kita tunggu. Kita tunggu tengah jalan tanpa dia minta. Dan dia tidak tahu harga di pasaran. Dan barang itu tidak sampai lagi ke pasaran. Kita tunggu tengah jalan, kita sekat. Ya, sama ada kita memang sengaja tunggu ataupun secara kebetulannya. Berdasarkan kepada zahir hadis ni, tak boleh. Kena tunggu rombongan itu sampai ke jetih ni dulu. Mereka tahu dari kedudukan sebenarnya, barulah kita beli. Supaya apa? Supaya tak berlaku perkara-perkara yang kita sebutkan tadi. Ni tuan-tuan dan puan-puan, kena jelas molek-molek bab soal jual beli ni, dia ada bersangkut paut dengan persoalan halal ataupun haram. Kalau haram, kita bimbang daging yang kita tumbuh ni, yang tumbuh ini adalah daging haram, kulit-kulitnya haram, urat-uratnya haram, darah-darahnya haram, lemak-lemaknya haram, tenaga yang dikeluarkan pun haram. Haram. Maka Nabi sallallahu alaihi wasallam kata, la yadkhulul jannata jasadun ghuziya bil haram. Tidak masuk syurga tenaga jasad yang diberi makan dengan makanan yang haram. Kenapa tuan-tuan dan puan-puan? Baca Quran, suara yang kita keluarkan itu, mata kita celik bertenaga itu daripada yang haram, sumbernya haram. Daging yang tumbuh ini haram. Ada setengah bulu yang tumbuh di tubuh kita ni haram. Ni jadi susah. Ya? Darah yang ada dalam badan kita haram. Naik ke kepala kita fikir daripada tenaga yang haram. Mari ke jantung kita, degupan jantung kita daripada tenaga yang haram. Haram tuan-tuan dan puan-puan. Beratlah. Jadi kena jaga molek-molek. Sebab itu Sayyidina Umar radhiyallahu anhu pesan, jangan turun ke pasar kita ini kecuali orang yang mengetahui hukum akal. Kalau tidak pun kemungkinan dia akan terlibat dengan riba, terlibat dengan jualan-jualan yang begini. Kita tengok lagi. Wa an yabta'al muhajiru lil a'rabi, artinya muhajir ni orang yang berhijrah. A'rabi ni artinya orang badui duduk di padang pasir, masyarakat nomad berpindah randah. Mereka ni biasanya memelihara apa? Unta, kambing dan sebagainya. Jadi mereka ada produk-produk tenusu, susu, ada keju, jubnah ke apa lagi? Semualah jamit, susu kering. Susu kering ni
Susu kambing dikeringkan, dia buat mansaf, masakan nasi mansaf. Bismillah. Dia nak jual lembu ke, dia nak jual kambing ke, dia nak jual unta ke, dia nak jual kuda ke, maka dia bawa. Kita pergi beli di situ di tengah jalan. Baik. Tak boleh. Ini dilarang oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam, walaupun dia kata yang membeli itu muhajir, artinya yang sudah berhijrah ke Madinah, ke bandar itu adalah adik-beradik si ibu sebapa dia. Baik. Cuma para ulama ada mentafsirkan hadis ini, dia kata kecuali dengan izin. Dengan izin. Ya, orang mari daripada Keruak tu mari ke Jeting, dia cari kita, dia kata tolong jualkan. Yang ni sekian dan sebagainya. Sebahagian ulama mengatakan kalau begitu tak apa, tapi sebahagian yang lain tetap berpegang kepada apa zahir hadis ini melarang. Kalau ada orang minta tolong pun dia kata tak apalah, dilarang oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Dan yang nak dijual itu barang yang dimaksudkan ialah barang yang secara umumnya sangat diperlukan oleh masyarakat. Jadi kalau benda itu benda yang orang kata yang remeh-temeh, yang ada tak ada pun masyarakat tidak terjejas, tak apa. Tapi kalau benda yang penting, misalnya dan sekiranya misalnya barang itu di bawah kawalan harga, dia satu harga je. Kalau dijual lambat, kalau dia orang lain menjual pun, orang bandar menjual pun, orang kampung menjual, harga serupa je. Dikawal oleh kerajaan misalnya. Tak apa. Wallahu a'lam. Tapi kalau dari segi hadisnya, zahirnya ada larangan. Wa an tashtarital mar'atu talaqa ukhtiha. Seseorang perempuan dia buat syarat kalau nak berkahwin dengan dia mesti talak saudaranya yang lain. Maksudnya apa? Mesti talak isteri pertama. Kalau ada dua isteri, isteri pertama tak cukup, isteri pertama, isteri kedua baru boleh kahwin dengan dia. Yang si laki ini gila bayar, habis semua. Kena talak misalnya. Ini pun haram perbuatannya. Ni elakkan perbuatan-perbuatan haram dalam kita memulakan keluarga ni, tuan-tuan dan puan-puan. Supaya apa? Supaya dia berkat. Kalau mula-mula awal bismillahnya tak berkat, kita pun kata tak apalah, ni sekali je dalam seumur hidup. Ya. Tak kira ustaz ke tak ustaz, misalnya pakai macam rantai, kemungkinan emas saya pun tak tahu, tapi berkilat macam emas. Berinai juga lelaki pun. Jadi kena elakkan supaya apa? Awal bismillah kita dah langgar perintah Allah Subhanahu Wa Taala, macam mana nak berkat? Jadi rumah tangga kita jadi panah lama cerai-berai. Yang ni buat syarat pula. Buat syarat pula. Dalam hadis yang di atas kata untuk lingkupkan periuk kawan tu. Maksudnya apa? Sabotaj lah ni. Sabotaj. Kalau sekiranya nak juga misalnya, ya, teruskanlah, terima seadanya, keadaan yang ada begitu, status yang ada. Jangan buat syarat. Wa in yastamar rajulu ala sawmi akhihi. Yang ini dia menambah harga barangan yang dijual walaupun selepas sudah dipersetujui. Lepas dipersetujui, ada orang nak jual buah getah contoh, RM2 sekilo tak buah getah. Saya mari, berapa orang nak jual? Dia nama jual ke orang tu? RM2. Mari jual saya beli RM3. Kenapa? Buah getah dia faham mahal. Bukan setakat dia buat benih getah, dia buat asal rong ataupun asal rom. Dia jemur seminggu,
Lepas tu dia tumbuk tak hancur sikit, jangan hancur sangat. Dia gaul dengan air, dia tekan dalam molo kaca tu. Jangan bagi dia tekan mampak-mampak, jangan bagi dia berkulat, tutup, biarkan sebulan. Dia buat gulai asam agung. Tuan-tuan biasa tak? Kalau orang jantuk, orang raup, orang temeluh, jantuk lah terutamanya ulu tembeling. Asam agung apa? Ikan kenerak, ikan darat. Kalau sayur-sayur ni telunjuk, terung mangga, pucuk paku, pucuk apa tu? Pucuk ubi, buat pedas-pedas. Bubur daun kesum ataupun bunga kantan ataupun daun cemomok, daun kesing tu. Tu dia punya. Asam agung dia panggil. RM50 sekilo katanya. Jadinya saya tahu harga kak. Mari jual kat saya 3. Saya ambil 3. Dia dah setuju dah nak jual RM2. Saya sekat tengah jalan. Ni kalau orang tahu marah tak? Marah benar tak? Kita dah sedia dah apa ni beg untuk semai tu misalnya, tiba-tiba ada pula orang nak buat asam agung misalnya. Tak boleh, haram hukumnya. Kalau jual juga sah. Jualan tu sah, tapi perbuatan itu haram. Wanha 'anil najshi, dan Nabi SAW melarang daripada najash. Najash ini apa? Najash ini ialah menambah harga tanpa niat untuk membeli, tetapi dengan niat untuk mengelirukan dan menipu orang. Dia pasang kaki dah. Dia pasang kaki dah. Misalnya mari situ pakat-pakat nak beli. Dia kata nak beli ni berapa? 50. Kalau saya beli 55, saya sanggup beli 55 tu. Ataupun kena contoh, tak apa jelas, dalam lelong. Ni kata 60, tu kata 70. Dia bukan nak beli pun, dia angkat supaya orang naik angkat. Dia kata 100. Dia tahu orang ni nak tu barang ni. 130, 200, 250, dia angkat. Bukan dia nak beli, dia makan komisen rupanya. Ini dia panggil najash. Najash. La tanajashu, jangan buat begitu, kata Nabi SAW. Kita angkat harga seolah-olah kita nak beli, rupanya kita menipu orang, naya orang tu dah minat dah. Kalau lelong-lelong ni benda-benda barang buruk je kadang tu, barang-barang lama dan sebagainya. Bila dah tengok minat, dia minat, tak boleh nak tak boleh nak tahan, letak barang berapa harga pun dia akan beli. Salahnya wat tasriyati. Sebelum tu apa hukum lelong ni? Lelong kalau tidak ada unsur itu tak apa, boleh. Boleh. Wat tasriyati, tasriyah ni ialah kita biarkan pundi-pundi ke tempat susu tu, dia panggil apa? Susu lembu ke susu dia punya yang ada susu dia panggil apa? Labu. Dia panggil labu. Kita biar labu susu tu, ikat dia punya puting dia, biar 2 hari. Jadi dia bengkak jadi besar. Jadi orang yang membeli itu tengok, dia nak beli, biasanya orang membeli mungkin beli lembu, beli kambing, tak semestinya untuk daging, untuk susu. Dia tengok, besar ni labu susunya, banyak susu ni, dia pun beli. Balik-balik perah-perah, tengok-tengok, rupa-rupanya hak 3 hari dah susu dalam tu. Hari keduanya banyak ni je barangkali. Hari ketiga pun secawan juga. Hari keempat secawan juga. Sah kena tipu.
Maka dia beri pilihan, kata Nabi SAW. Kerana Nabi kata, jangan kamu buat begitu kepada kepada unta dan kepada kambing. Dan sesiapa yang membeli unta dan kambing yang dibuat begitu, berlaku tasriyah ini, dia boleh buat dua pilihan. Sama ada dia pegang, dia kekalkan pembelian itu, artinya dia tak pulang balik, ataupun dia pulang balik. Kalau dia pulang balik, mestilah disertakan dengan segantang tamar. Itu disebut oleh Nabi SAW. Kalau nak pulang balik, dia boleh, dia beri khiyar. Khiyar ni pilihan, artinya sama ada dia nak teruskan transaksi itu, ataupun dia nak pulang balik, boleh. Dan perbuatan menjual itu haram hukumnya. Dia panggil tadlis. Dalam istilah fiqh dia panggil tadlis ataupun takrir. Sama ada tadlis dengan perkataan ataupun tadlis dengan perbuatan. Ini tadlis dengan perbuatan. Macam Rasulullah sallallahu alaihi wasallam masuk ke dalam pasar dan Nabi celup dalam bekas gandum. Nabi celup sampai ke bawah tu basah. Jadi dia bertanya, kenapa atas kering bawah basah? Dia kata kena hujan. Dah kalau kena hujan, kenapa atas kering bawah basah? Mesti dia tunjuk dalam keadaan basah. Di situ ada apa tu? Ada tadlis. Dia cuba mengelirukan. Ni ramai ni, banyak ni tuan-tuan dan puan-puan. Kita tengok buah mutannya di depan itu bukan main lagi segarnya, bulat-bulat. Bila kita balik, separuh daripada tu hitam dah. Macam mana dia buat, kita tak perasan. Rupa-rupanya hak bawah tu hitam. Hak 3 hari 4 hari dah. Ni tadlis tuan-tuan dan puan-puan. Haram hukumnya tu. Guna. Kalau dah ada persetujuannya, maka ini dia masuk bai' ala bai' akhi. Kalau kita jual pun, kalau kita sudah bersetuju, maka kita sudah berlaku pengkhianatan di situ. Tak boleh lah. Termasuk dalam larangan hadis ini. Kalau dia sudah bersetuju, mari berapa? 100,000. Petang sekarang mari pula, bagi kawan lah kata 110,000 nak beli. Ambil lah. Ni lebih kurang macam cerita orang asli pada minggu lepas lah yang saya cerita. Arwah ayah saya pergi suruh dia cari kayu dengan janji-janjinya sekian. Tak? Berapa-berapa kayu nak buat pagar. Nak buat pagar tu kayu-kayu hutan gitulah, cik-cik ni. Pergi pada hari yang dia janjikan, tanya mana kayu. Tak ada lancet lambat, dia kata ada orang mari bayar pula cash mahal pula, terberilah. Tak apalah orang asli. Tak? Kita ni orang Islam kena berlain sikit. Kena ada pegang pada janji itu. Biasanya jual macam itu dia kata yuhibbunal ajilah wa yadharuna wara'ahum yawman thaqila. Allah Subhanahu taala sebut dalam surah Al-Insan, manusia ni selama-lamanya dia suka yang segera, sukakan dunia dan meninggalkan hari yang berat itu di belakang. Yang pentingnya hak ni depan ni rak gelap mata, pada 1,000-2,000 je gelap mata. Main dengan duit ni tuan-tuan dan puan-puan tak ikut sokmo. Kalau dapat satu wadi, kata Nabi SAW, dia nak wadi yang kedua daripada emas. Kalau satu gunung, dia nak gunung yang kedua. Bahkan kalau kita ambil dunia ini, kita bubuh tangkai, kita jinjing, kita bawa ke dia, kita bagi satu dunia, dia nak dunia yang kedua. Itu bila dia puas, kata Nabi SAW, bila dia makan tanah. Makan tanah bila? Mati baru berhenti. Ada. Jadi kena ambil kira. Hak halal haram ni kena ambil kira. Baik. Kalau kita pula tahu tuan tanah, tuan rumah dah bersetuju, kita pergi pula tawarkan, maka kita pun
berdosa. Dia berdosa, kita berdosa. Jualan sah. Sah. Perbuatan itu haram. Baik. Mana tadlis tadi? Jaga-jagalah. Nak jual kereta ke? Dia pergi itu, meter kereta tu. Daripada 500-600 ribu, dia jadi berapa ribu kilometer je. Dia kata kereta ni walaupun lama tak berapa pakai. Simpan je. Tuan dia pun maklumlah, tuan dia perempuan. Misalnya bukan berjalan jauh. Jadi orang kata tengok kereta mesin ni. Harga kita tak tahu. Itu kita buka macam lelong, tak ada masalah. Itu bida dia panggil. Bidaan tak ada jadi masalah. Memang begitu dah. Ada, saya kenal yang ni. Saya tawarkan 1,000. Ada orang mari tahu dah begitu. Mari dalam masa 3 hari kita buka. Dan siapa yang buat bidaan tertinggi, tak ada masalah. Ataupun kita tetap dah. Harga asasnya 300,000. Ini 310. Ni 320. Hak tu 340. Siapa yang paling tinggi sekali, tak apa. Itu dia panggil lelong. Tak apa. 9. Yang jadi tak bolehnya bila dia bersetuju. Dia setuju dan nak jual dengan harga 100,000. Mari pula hamba Allah ni tawarkan 110,000. Perbuatan yang menawarkan 110,000 tu haram. Pasal kemungkinan tuannya akan batalkan perjanjian dia. Dah setuju dah tadi. Dah setuju dah nak jual 100,000, tadi akan batalkan. Dan dijual pula, perbuatannya haram. Kerana apa? Tidak berpegang kepada janji. Cukup syarat rukunnya sah. Jualan tu sah. Tapi dia haram kerana apa, tuan-tuan dan puan-puan? Dia sudah menyakiti hati saudaranya ni. Kalau saudara dia hak yang mula-mula ni tahu, marah dah dia. Dengan tuan-tuan tanah tu dia marah. Dia kata mamat mana, dia kata tak kerti bahasa ni. Dia marah. Kemungkinan dia dapat pecah. Persoalan orang tengah ni kita dah sentuh pada minggu lepas. Boleh ke tak boleh? Dengan beberapa syarat. Syarat yang pertama, kena telus. Contoh. Ya. Tanah kayu tu 90,000. Dia bagi orang lain 95. Jual. Baik. Sebab itu kita letakkan syarat yang pertama, telus. Telus ialah dengan perbincangan dengan tuan tanah. Sama ada tuan tanah dia nak bagi upah, dia kata awak jual lah 90,000, saya upah 2,000. Beres, raik, lulus. Ataupun dia kata peratus. Ambil. Saya akan bagi 50%. 50% banyak sangat tak? 5%. Harga dia jangan lebih pada ni. Tak apa. Dia hak dah. Tapi kalau secara mutlaknya kita bimbang, tak jelas juga. Kerana upah nak kena jelas. Walaupun peratus-peratus. Kita takut nanti kita serahkan harga ini, jual 100,000. Dia kata dengan janji 5% daripadanya upah. 5% ni banyak. 5% ni kita angkat 250,000. Berapa 5% dari 250,000? Yang pertama, tuan rumah akan terjejas. Kemungkinan rumah dia tak laku. Dia angkat di atas daripada harga pasaran. Tuan rumah nak segera. Tuan rumah dah mudarat. Yang kedua, orang yang nak membeli, sepatutnya kalau orang tu beli pada tuan tanah, tuan rumah dengan harga 100,000, beli dengan broker sampai 250,000 misalnya. Kemudian broker pula untung 150,000 atas angin je. Sedangkan tuan tanah tu nak dapatkan tanah, nak buat rumah punyalah susahnya. Dan kalau tuan tanah tahu, dia marah tak? Mesti dia marah. Jadi tidak ada ketelusan di situ. Nak kena jelas, nak kena ada ketelusan. Kalau upah, kalau peratus, kalau tu hakkan berapa, takut nanti dia akan naik pada tu. Tapi biasanya dia akan jadi begitu.
Dia takkan beritahu berapa dah harga dia jual. Macam mana orang yang bersusah payah bertahun-tahun lamanya dengan orang yang hanya sehari dua hari bermodalkan air liur boleh untung berkali ganda daripada nanya tuan tanah, tuan rumah, tuan tanah dan tuan asal, dan nanya juga orang yang membeli. Maka tidak ada ketulusan. Kalau ada ketulusan, tidak ada masalah apa. Kalau tuan tanah kata saya terah demo ni, ikut-ikut demo lah, tapi kena ada had shillingnya juga. Jangan serah-serah itu kata serah harga 100,000 dia upkan sampai 300,000. Mudah-mudah laku. Jangan, dengan syarat harga yang dijual jangan melampau daripada harga-harga pasaran semasa, dan tidak ada unsur penipuan, tidak ada unsur riba, maka bolehlah. Itu ada ulama yang kata boleh lepas dah, tetapi ada lagi yang menghalusi. Kerana betul 150,000, kemungkinan dia angkat sampai 200,000. Kemungkinan dia angkat sampai 200,000. Menyebabkan apa? Menyebabkan tuan tanah tak laku. Mungkin 3 tahun akan datang baru laku. Tuan tanah nak segera.